Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku nak kongsi beberapa kisah lah. Aku nak berkongsi untuk posting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku ingat nak share satu kisah seram lah sepanjang aku berada. Satu kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini aku nak berkongsi dengan korang semua satu pengalaman seram yang berlaku pada diri aku lah semasa aku tinggal di negeri Perak selama hampir 15 tahun berada di negeri Perak sebelum aku pindah ke Selangor. Jadi di negeri Perak ni memang banyak juga lah kisah-kisah dan tempat-tempat yang agak seram, yang di mana banyak orang-orang yang pernah duduk di sana dan mengalami peristiwa-peristiwa misteri lah. Contohnya aku berada di Perak hampir 15 tahun. 3 tahun aku berada di Geri. Kemudian aku pindah ke Lenggong. Kemudian selepas aku pindah ke Lenggong, aku pindah ke Kuala Kangsar, dan juga akhir sekali aku berada di Taiping dan Kementing lah. Okay. Jadi aku share dulu kisah-kisah misteri yang berlaku di negeri Perak yang aku pernah alami. Dan aku harap korang semua boleh enjoy cerita-cerita ni. Aku harap korang boleh hayatilah cerita-cerita ni. Dan aku harap korang okey lah. Okay. Jadi semasa aku berada di Perak, di Geri, di Geri Perak jadi cerita yang aku nak kongsi ni berlaku di Geri sekitar tahun 2006. Ketika tu aku baru saja dipostingkan di Geri Perak dan semasa aku berada di Geri tu memang banyaklah benda-benda yang aku tak boleh nak jelaskan secara jelas, kerana benda ni memang bagi setengah-setengah orang benda ni boleh dianggap sebagai sesuatu yang mistik, ya. Dan kita pun sendiri tahu Perak ni antara negeri yang banyak menyimpan khazanah-khazanah negara yang memang orang kata kalau kita bercerita tentang negeri Perak ni banyak macam contohnya penjara Taiping, penjara pertama Malaysia, betul tak? Jadi negeri Perak dulu pun antara negeri yang terbesar dan juga mempunyai sejarah yang lama. Okey. Jadi di Geri, aku berada di Geri daripada tahun 2006 sehinggalah tahun 2009. Hampir 3 tahun lah berada di sana. Jadi kisah pertama yang aku nak kongsi dengan korang semua ni adalah yang berlaku pada diri aku pada tahun 2006 kalau tak silap lah. Masa tu aku baru saja dipostingkan di sana, so aku tak biasa dengan negeri Perak. Sebab sebelum tu aku berada di Terengganu, aku berada di Maktab Perguruan Batu Rakit, Kuala Terengganu. Sebelum tu pun aku bekerja di KL. Sebelum aku masuk maktab, aku bekerja di KL. Okey. Jadi pengalaman aku berada di negeri Perak ni memang boleh dikatakan hampir tiada lah. Maknanya tahun 2006 tu adalah kali pertama, first time aku sampai negeri Perak lah. Okey. Jadi bila aku mula-mula posting dekat negeri Perak tu, pada awal-awalnya ramailah rakan-rakan sekerja aku pesan lah kan. Dia selalu pesan kat aku kalau nak makan kat luar tu kena hati-hati lah. Sebab di Geri tu sendiri memang terkenal dengan santau. Jadi kebetulan semasa aku pergi lapor diri apa semua, aku berada di sana, memang
kebetulan masa aku pergi tu memang santau, aktiviti santau ni tengah berleluasa. Musim dia ada musim-musim dia juga. Yang saya ingat aku masa yang tengah peak tu, tengah orang kata aktiviti santau ni banyak berlaku lah. Masa tu bulan, tak silap aku, bulan 7 bulan 8. Okey, bulan 7 bulan 8. Jadi sebab aku berada di sekolah, so aku makan pun dekat kantin sekolah. Jadi aku tak fikir sangat lah pasal makan kat luar. Biasanya breakfast aku breakfast kat sekolah, lunch pun aku lunch kat sekolah. Mungkin makan petang atau makan malam, dinner aku makan kat luar dekat Pekan Kerik tu. Sebab aku menyewa dekat Pekan Kerik tu, aku sewa bilik dekat Pekan Kerik. Okey, jadi ada satu hari tu masa aku berada di sekolah. Masa aku berada di sekolah tu, ada kawan aku datang. Kawan aku datang kat aku. Lepas tu dia memang jumpa dengan aku direct lah. Lepas tu dia cakap semalam dia kata 2-3 hari lepas lah, semalam 2-3 hari lepas ada kes yang berat lah. Ada 2 kes sebenarnya yang berlaku, yang memang aku ingat lah. Walaupun tak berlaku pada diri aku sendiri, tapi ini satu cerita yang memang diceritakan, dan memang orang kata kalau aku bercerita benda ni dekat Gerik pun orang tahu. Pada ketika tu diceritakan oleh kawan aku yang memang kebetulan berada di Pekan Gerik. Sebab di Pekan Gerik tu hujung minggu memang kalau aku sendiri, aku hujung minggu aku tak ada di Gerik lah. Hujung minggu aku akan balik ke Kuala Kangsar. Sebab isteri aku masa tu bekerja dekat Kuala Kangsar. So hari sekolah aku berada di Pekan Gerik, aku duduk menyewa dekat ada bilik sewa tu. Kemudian hari Jumaat dia aku terus shoot balik Kuala Kangsar lah. So hari Sabtu, hari Ahad aku tak berada di Gerik lah, aku berada di Kuala Kangsar bersama dengan isteri aku. Isteri aku kita orang ada sewa rumah lah satu dekat Taman Bunga Raya Kuala Kangsar. Jadi ketika aku tak ada dekat hari Sabtu Ahad, aku tak ada dekat Pekan Gerik tu, benda tu berlaku pada hari tu. Okey, kebetulan lah kan, kebetulan lah. Jadi member aku ni cakap dia pergi makan. Okey, dia pergi makan dekat salah satu kedai makan yang agak tersorok jugalah. Bukan kedai makan yang tepi-tepi jalan ni, tak. Dia kena masuk pekan dulu, dalam Pekan Gerik tu masuk jumpa kedai tu. Dia masuk ke dalam sikit lah. Kalau orang luar, orang tak tahulah kedai tu, tapi orang-orang sana tahu kedai tu. Sebab tu antara kedai-kedai yang otai juga lah, kedai lama, kedai makan. Okey, jadi member aku masuk kedai tu, dia pergi makan kat situ lah. Bila dia pergi makan kat situ tu, masa dia nak makan tu, dia memang rasa tak sedap hati sebenarnya. Sebab masa musim tu musim santau. So bila dia nak pergi makan tu, kedai tu sendiri pun tak ramai orang. Tak ramai orang sangat masuk. Even kedai mamak yang ada di Pekan Gerik tu pun kalau biasanya hari biasa banyak orang. Tapi masa kejadian santau berlaku tu, bulan tu, memang kosong lah. Memang tak banyak, tak ramai orang pergi. Orang takut nak makan, orang takut nak ambil risiko kena santau. Tapi member aku seorang ni, dia terpaksa pergi juga. Sebab dia memang jenis yang tak masak. Dia memang makan luar, dia makan kat luar. Dan dia pun bukan orang situ, dia orang luar juga. Dia macam lebih kurang macam aku lah, orang luar yang kerja di Gerik, orang negeri lain. Dia menyewa juga dekat Pekan Gerik itulah. Dia menyewa kat situ juga. Cuma hari tu dia tak balik. Biasa hujung minggu dia balik kampung, tapi kebetulan minggu tu dia tak balik. Dia ada hal lah tu. Kemudian bila dia masuk dalam kedai tu, dia rasa lain macam kan? Dia rasa lain macam. Tapi dia amalkan jugalah amalan-amalan yang telah diajarkan kepada dia, supaya sebelum makan tu baca ayat apa semua, nak melindungi diri lah, nak melindungi diri. Jadi dia buat lah semua benda tu. Alhamdulillah dia makan apa semua okey kan. Ada orang cakap kan, kalau kita baca ayat tu, ayat ni apa semua, kalau kita nak minum tu
cawan tu jatuh pecah. Kalau kita nak makan, sebelum dah sampai tu, walaupun ada atas meja kita cawan ke pinggan ke, dia akan berlaku lah, kan pecah ke, tumpah ke apa semua. Maknanya kita terpelihara, kita tak sempat nak makan, benda tu ada je kan, meletup lah, pecah lah apa kan. Maknanya kita ada bacaan amalan ada. So member aku ni memang dia amalkan benda tu lah. So far dia makan hari tu tak ada masalah apa kan. Di tengah-tengah makan tu tiba-tiba ada masuk sekumpulan askar dalam 3-4 orang jugalah, masuk makan apa semua kan. Jadi askar-askar ni pun biasalah kan, sembang-sembang, kira macam wah-wah lah kan, makan sembang apa semua. Okay, jadi nak dijadikan cerita, dipendekkan cerita. Okay, jadi geng-geng askar ni makan-makan lah kan, makan sembang-sembang, isap rokok apa semua kan. And then bila member aku ni nak keluar, dah bayar apa semua nak keluar, dia pun keluar, member aku ni keluar daripada kedai lah. Member aku ni keluar daripada kedai, dia berjalan dalam nak pergi ke kereta tu kan, tiba-tiba bunyi dekat kedai tu, bunyi orang menjerit tu, wah kan, macam kelang kabut, macam ada satu benda happening, ada benda yang berlaku kat kedai tu. Macam kecoh lah kat kedai tu, kita tahu lah kecoh apa semua kan, orang ramai orang, lepas tu ramai pula orang kat depan kedai tu pergi berkumpul kat depan tu, macam ada something yang berlaku kan. So member aku ni pun berlari kan, tengok juga kan. Rupanya dalam 4 atau 3 orang askar yang pergi makan, salah seorang muntah darah tengah-tengah makan, termuntah darah daripada kawan-kawan. Muntah darah. Jadi bila benda tu berlaku, memang kalau ikutkan memang tu santau lah. Jadi member aku cerita memang berlaku, nasib baik tak kena dekat dia ya, sebab santau ni, pengamal santau ni, kalau dia pergi kedai, dia akan jentik ataupun orang kata ujung kuku. Dia letak ilmu dia tu, tak tahu, aku tak pastilah benda ni kan. Dia kata benda tu ada di hujung kuku ke apa, dia jentik dalam makanan ke apa semua. Mungkin sebab member aku ni pun mungkin dia order jenis goreng-goreng kan. Jenis goreng-goreng kan kat kedai makan ada yang jenis goreng-goreng, ada yang letak lauk banyak-banyak apa semua kan. Jadi mungkin askar tu dia ambil lauk yang banyak-banyak tu. Dalam lauk yang banyak-banyak tu ada kena benda tu kan. Jadi muntah darah, kemudian dikejarkan ke hospital, dan dengar ceritanya askar tu meninggal. Okey. Jadi bila member aku ni pun rasa cuak. Kalau aku sendiri pun cuak tu, lepas makan apa semua keluar, tiba-tiba kita tahu tempat tu musim santau apa semua. Benda tu nak jadi yang kita 50-50 kan? Kena ke tak kena kan. Jadi kau bayang kalau tengah-tengah makan dengan member, tiba-tiba member macam cerita alien, kau tahu tak? Cerita alien, muntah darah, kan? Bukan sikit muntah, bukan batu-batu, sikit-sikit. Bukan sikit-sikit, benda tu keluar, memang termuntah sampai habis atas meja tu, darah habis atas meja tu kan, habis kan. So bila dia sebenarnya pengamal santau ni, dia ada ibu dia, pergilah masuk toilet, papa tak kacam mu. Tak masuk. Aku dah hejah dah. Memang kawasan ni free for all. Tak masuk pun itu kan. Jadi pengamal ilmu santau, ilmu hitam dekat sana ni, katanya ada ibu dia, ada tok guru dia. Tok guru dia tak silap aku, dia orang cerita berada di Koping. Kemudian ada anak murid dia tu. Anak murid dia tu biasanya akan test, akan uji ilmu dia tu. Dia pergilah mana-mana, dia letak, dia jentik dalam makanan ke apa ke semua kan. Kemudian nak dijadikan cerita pula kan. Bila dikorek cerita ni kan, biasalah orang menyembang apa semua. Rupanya askar yang kena tu memang sebelum ni pun ada masalah. Masalah dia apa dah? Dia orang kata tak clean kan. Dia masuk dalam kampung-kampung dekat Gerik tu, dia ada mengorak ke apa ke, dia
dia ada mengorak anak orang kat situ pun, dia ada buat benda yang tak berapa nak elok lah, sampai anak orang, anak perempuan orang tu, anak dara orang tu sampai termengandung, sampai kena gugur kat kandungan apa semua. Jadi dengan ceritanya arwah askar tu pun ada buat benda dekat orang kampung kat sana. Jadi ada orang tak puas hati. Mungkin tu salah satu juga. Jadi santau ni dia banyak. Ada santau nak test ilmu, ada yang santau memang nak tuju-tuju kat orang. Kan kalau fikir dalam 4 orang 3 orang tu, kalau dia ambil lauk yang sama, mesti 4 orang 3 orang tu tiba-tiba kesemuanya muntah darah tu juga kan. Dekat meja tu juga. Ni tak, ni seorang tu je. Maknanya dia memang orang dah target. Mungkin sebelum tu, dalam hari-hari sebelum tu pun, orang kampung yang kenal askar tu dia dah tahu dah askar ni selalu makan kat mana, lepak kat mana. Sebab pekan gerik mana besar sangat pun, jalan kejap-kejap orang tahu kan. Jadi mungkin sebab tu lah kan. Mungkin sebab tu dia buat benda tak berapa nak cun. Jadi orang pun macam-macam cara kan. Orang boleh hantar santau, orang boleh hantar ilmu hitam. Jadi itu kisah pertama lah aku nak ceritakan. Okey, aku sajalah ni kan. Apa ni, saja nak test, baru beli ni benda ni kan, nak. Okey, kisah kedua yang aku nak ceritakan adalah berkenaan dengan, pun masih lagi kisah santau yang berlaku di tempat aku juga. Memang di kedai yang regular, tempat regular orang makan. Kalau aku sebut nama kedai ni orang tahulah. Dekat Pekan Gerik tu, dia antara kedai yang orang kata kedai yang glamour lah. Kedai yang glamour, kedai yang besar, ramai orang. Jadi ni pun bukan berlaku pada diri aku lah. Benda ni diceritakan oleh sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang memang duduk di sana kan? Memang duduk di Gerik era lah. Okey. Jadi kisah kedua yang aku nak ceritakan ni berlaku di Pekan Gerik juga. Pun berlaku pada, tak silap aku, hari Minggu ke hari biasa, tak ingat lah. Tapi dalam Pekan Gerik tu juga okey, cerita dia kan. Jadi pada satu hari ni kedai itu buka macam biasa lah. Okay, kedai makan tu dibuka, kedai buka macam biasa. Orang pun masuk makan apa semua, tapi tak ramai, tak banyak macam biasa lah customer dia. Kalau mungkin sebelum ni kalau 10 meja ada orang makan, masa musim santau ni mungkin 1-2 meja je ada orang makan kan. Jadi Tokey ni pun meniaga lah hari tu kan. Dia meniaga hari tu, buka kedai apa semua. Dia lah musim santau ni, dia pun redor lah kan, rezeki dia tak ramai orang. Sebab tu santau ni menyusahkan orang, betul tak? Dia menyusahkan orang meniaga apa semua, susah habis orang kan. Jadi orang nak meniaga pun tak nak meniaga, orang yang kena santau pun kan, kesian lah. Jadi benda yang berlaku dekat kisah kedua yang aku nak ceritakan ni berlaku dekat satu kedai makan ni. Jadi Tokey kedai makan ni, dia rasa pelik tau. Dalam customer yang masuk kedai dia ni, ada seorang customer, dia masuk pagi dah. Dia masuk pagi dalam pukul 10 macam tu, sampai tengah hari, sampai petang, customer tu masih berada di kedai tu kan. Customer tu orang perempuan lah, orang perempuan yang agak berumur lah. Jadi pakcik ni pun, Tokey kedai ni pun duduk kat kaunter, dia rasa pelik lah kan. Dia rasa pelik lah, dia kata pasal apa kan. Lepas tu dia tengok perempuan ni melilau-lilau tau dalam kedai dia, tapi tak keluar daripada kedai. Melilau-lilau macam tak keluar daripada kedai, tapi cuba untuk keluar daripada kedai, tapi macam mana dah, dia macam nak keluar tak boleh kan. Dia cuba nak keluar daripada kedai, tapi nampak dia macam struggle kan. Jadi yelah, kalau kita pun jadi Tokey kedai kan, kita pun rasa was-was juga kan, kita pun rasa pelik kan. Kenapa customer ni kan, biasa orang makan tengah hari ke apa semua, lepas makan dalam 10 minit, 20 minit, setengah jam macam tu, paling lama pun sejam lah kot. Dia macam sembang kawan kan, makan-makan balik belah lah kan. Ini daripada pagi sampai ke petang, sampai nak tutup kedai lah ni kan. Jadi pakcik ni pun, dia pun try nak sembang dengan akak ni kan, tapi akak ni senyap dia tak nak sembang apa semua. Muka dia risau, muka dia macam muka orang yang ada masalah lah kan. Jadi pakcik ni pun cakap lah kan, dia kata, saya nak tutup lah kedai ni kan, takkan nak duduk kat kedai ni lagi, saya nak tutup kedai ni. Customer ni dah pukul berapa kan, nak maghrib lah ni, saya meniaga sampai petang ni je, malam saya tak meniaga, tutup kedai
Tapi perempuan ni macam tak bagi respon apa tau. Dia masih lagi model dilau dalam kedai. Sekejap duduk, sekejap dia tengok jam, sekejap macam-macam lah dia buat. Tapi tak dia nak keluar daripada kedai tu kan. Jadi apa ni, yang tokek kedai ni pun sebab dia rasa macam ada something wrong kan. Lepas tu dia pukul lah. Dia push syak, macam dia ada rasa syak, ada something benda yang tak kena dengan dia ni kan. Jadi tokek kedai ni, dia telefon kawan dia tu. Kebetulan kawan dia ni memang orang yang berilmu lah. Jadi kawan dia ni datang. Dia masuk kedai je, tengok orang perempuan ni pun, dia pun dah dia macam orang yang tahu kan. Dia tahu dah masalah dia. Jadi apa ni, member tokek kedai ni pun pergi kat tokek kedai ni. Dia kata call polis lah, suruh polis datang ambil kan. Tapi sebelum polis datang ambil ni, tokek kedai ni pun pelik kan. Kenapa nak panggil polis pula? Dia ni tak buat masalah apa pun. Dia kata betul, brother tu, kawan dia ni cakap dia ni pengamal santau. Kan, pelik kan. Tadi keluar daripada kedai ni, apa hal cerita ni kan. Jadi bila tokek kedai ni panggil polis, polis datang, polis masuk dalam kedai tu, apa semua, apa ni, soal siasat apa ni, bersama-sama dengan orang perempuan ni apa semua. Jadi orang perempuan ni pun ikutkan polis tu keluar daripada kedai, masuk dalam kereta polis, pergi ke balai polis kan. Jadi benda tu tokek kedai ni pun pening kan, pasal apa kan jadi macam ni kan. Dia pun tak nak ambil tahu. Sebab yang orang perempuan ni pun bukan curi barang apa semua, bayar tak makan ke apa semua kan. Tapi polis tu pun ambil je orang perempuan ni, bawa pergi keluar daripada kedai tu, pergi balai polis kan. Tapi sebelum dia pergi balai polis tu, kawan kepada tokek kedai ni ada sembang-sembang sikit lah dengan pegawai polis kan. Jadi tokek kedai ni tak tahulah dia sembang apa kan. Tapi lalas sekali tokek kedai ni pun pergilah dekat kawan dia ni, jumpa kan, sembang-sembang sebelum dia tutup kedai apa semua, minum-minum kan. Dia kata pasal apa tu tadi tu, cerita tu pasal apa. Dia kata kawan dia ni pun memang pakar pengamal perubatan Islam lah. Ada jugalah mengamal-ngamal apa ni, ilmu perubatan Islam kan. Jadi dia cerita lah, dia kata yang orang perempuan daripada pagi sampai petang dia tak boleh keluar sebab kedai abang ni, kedai tokek ni memang orang kata kedai yang terjaga. Terjaga maksud dia apa? Ada orang atau ustaz ke apa semua, dia tahu kedai dia tu glamour. So dia tengok mungkin tokek kedai ni pun dia seorang yang pemurah tau. Orang suka makan kat kedai dia, lauk-lauk dia pun okey, best. Kadang-kadang harga dia pun, harga kedai tu pun tak adalah mahal sangat kan. Dia banyak sedekah dengan orang. Jadi bila orang sebut nama kedai tu kat gerik tu, orang kenal kan, orang kenal kedai tu. Jadi mungkin ada ustaz ke apa ke, dia pagar kedai tu. Sebab mungkin ustaz ni pun dia pun tahu musim tu musim santau, dia nak selamatkan kedai tu daripada dianiaya. Faham tak? Sebab bila orang hantar santau ni, yang tak aniaya orang yang kena santau dengan orang tokek kedai tu, mesti orang tak nak makan dalam kedai dia kan. Kalau orang dengar ada macam muntah darah ke apa semua kan. Jadi sebab tu, jadi kenapa dia tak boleh keluar daripada kedai tu. Jadi kawan kepada tokek ni, dia cakap kita panggil ustaz kan. Ustaz ni cakap yang hantar santau tu, dia letak santau tu dekat kedai tu, dia hantar ke dia baling ke dia apa kan. Dia bubuh santau kat kedai tu. Dia tak boleh keluar daripada kedai tu. Sebab dia nak keluar, dia nampak laut. Dia tak boleh nak keluar. Di depan dia adalah laut, kiri kanan depan belakang laut. Jadi dia sendiri yang pengamal santau ni pun tak tahu macam mana nak atasi benda tu. Tu yang dia stranded. Dia duduk dalam kedai, tak nak keluar tu. Dia nak cerita apa semua pun, dia pun takut nanti dia kantoi kan dengan tukar kedai kan. Jadi dia sendiri pun tak nak keluar kan. Itu cerita dia. Jadi pengamal santau tu tak boleh keluar sebab ada ustaz yang dah pagar kedai tu supaya diselamatkan daripada santau-santau ni semua. Jadi pengamal santau yang pergi ni buat aniaya orang kat situ, dia tak boleh keluar daripada kedai tu. Dan alhamdulillah ustaz tu kata santau itu semua pun dia dah buang apa semua. Dia ustaz tu sendiri buang. And then yang apa yang berlaku kepada orang tua tu, makcik tu, kita pun wallahu alam tak tahu. Lepas tu cerita lepas tu kita tak tahulah. Dia berhenti kat situ. Jadi ni kisah kedua kan. Jadi hati-hati kan. Ini walaupun kita bukan orang kata kisah hantu, kisah seram, tapi benda ni kalau kena, orang kata
kalau kena santau ni, orang kata makan tak habis. Siapa yang pernah kena, dia tahulah kan. Jadi itu kisah kedua aku tentang santau di negeri Perak dan juga pengalaman aku berada di Gerik kan. Jadi ada kalau ada cerita-cerita lain aku akan share lagi lah. Jadi terima kasih aku nak ucapkan. Jangan lupa klik pada butang subscribe, tekan button loceng tu, dan juga terima kasih kerana support, kerana bagi sokongan dekat channel ni. InsyaAllah aku ni memang penggemar aku memang penggemar benda-benda ni. Sebab dulu aku pernah tulis buku, tapi buku aku ni tak dijual di kedai lah. Aku buat dalam bentuk e-book je, dalam bentuk PDF, dalam bentuk soft copy, di mana semua cerita-cerita, kisah-kisah yang aku dengar, yang aku alami sendiri dekat selama yang aku berada di negeri Perak ni kan, memang aku bukukan. Banyak lagi cerita-cerita lain yang memang aku akan cuba sharing dengan korang lah Jadi terima kasih aku nak ucapkan kepada korang semua. Bye. Yes. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih aku nak ucapkan kepada semua kerana support. Okey, aku kadang-kadang pakai topeng macam ni saja je, nak sajalah. Orang kata bukan apa pun, saja je Jadi terima kasih kerana bagi sokongan. Nantikan di cerita-cerita yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton, subscribers channel aku ni. Jadi kisah yang aku nak ceritakan kali ni adalah berlaku di negeri Perak. Semasa aku berada di negeri Perak, banyak kejadian-kejadian pelik dan misteri yang aku macam nak share, nak kongsi dengan korang semua. Semoga benda ni menjadi pedoman dan pengajaran lah mungkin. Jadi kisah aku kali ni berkisahkan tentang diri aku sendiri. Aku bertugas di negeri Perak pada tahun 2006 sehingga 2009 ya. Aku berada di sana dan aku menyewa di sebuah nak panggil apartmen apa tak boleh. Aku menyewa bilik. Aku sewa bilik di Pekan Gerik tu. Okey, aku sewa bilik. Dan kebetulan bilik aku sewa tu betul-betul berdepan dengan Hospital Gerik Perak. Betul-betul seberang jalan je. Aku duduk dekat tingkat 2. Kalau buka jendela tu, buka je, memang depan tu Hospital Gerik lah. Jadi kalau siapa-siapa yang pernah berada di Gerik dan pernah berada di sana tahulah, yang boleh imagine, boleh bayangkan lah tempat yang aku ceritakan ni. Dia dekat dengan Shell, dekat dengan Simpang 4 Pekan Gerik yang utama tu. Kat situ ada Shell, ada Petronas, ada, tak silap aku dulu ada Caltex, tapi dah lama dah aku tak pergi sana. So jadi nak diceritakan tempat yang aku sewa tu, bilik yang aku sewa tu, memang orang kata bagi aku seram. Sebab bilik tu dia ada katil queen. Bilik tu biasanya orang yang datang ke Pekan Gerik nak sewa semalaman, 2 malam, tapi aku sewa ni ikut hari kan. Aku sewa ni ikut hari. Jadi yalah, itu kira sewa bilik, bukan untuk sewa macam orang-orang biasa lah kan. Itu macam lebih kurang macam sewa rumah lah, aku sewa apartmen ke apa semua tak tahulah kan. Tapi aku sewa bilik tu, dan bilik tu sebenarnya bilik yang agak lama tau. Dia bangunan lama. Jadi bilik yang aku sewa tu memang untuk seorang duduk tu selesa lah. Tapi kalau untuk tinggal berdua, untuk bawa family apa semua, dah jadi macam crowded lah kan. Jadi aku duduk seorang-seorang je masa tu dalam bilik tu. So nak diceritakan lagi, bilik yang aku sewa tu bukan sahaja menghadap Hospital Gerik, tapi dia betul-betul menghadap bilik mayat tu berada. Bilik mayat, kau bayang sendiri. Kau buka je jendela tengah malam ke pagi ke apa semua, kau nampak atas tu bilik mayat.
Besar-besar dia tulis. Jadi aku ingat, walamak, patutlah sewa murah ya tak? Ni kalau orang kata apa ni, sewa rumah sewa murah, bilik sewa murah ni mesti ada something ni kan. Aku pun rasa macam tu juga, tapi aku tak ada choice. Sebab masa tu memang nak cari yang paling murah pun. Kita baru kerja mana ada duit nak bayar sewa mahal-mahal. Aku ingat dulu aku sewa dalam 400.5 jugalah. 400.5 dalam 400, seingat aku lah sewa bilik tu kan. So bagi aku benda tu boleh lah, aku boleh consider lah kan. Nak kata murah pun rasanya tak adalah murah sangat kan. Tapi betul-betul mengadap bilik mayat, weh, kau bayangkan, bukan jauh tau, seberang jalan je. So banyak benda yang kalau aku nak cerita ni kan, sebab aku duduk sana pun lama, aku ceritakan salah satu pengalaman yang aku tak lupa lah. Okay, ada sekali tu kan, aku nak tidur ni malam kan. Nak tidur malam tu, biasanya aku pasang aircon lah, aku tutup tingkap, aku pasang aircon. Tapi tak macam mana malam tu aku pasang aircon pun tak rasa sejuk. Mungkin cuaca masa tu panas sangat, pasang aircon pun tak rasa. So aku tutup aircon, aku buka lah tingkap kan. Masa tu tak fikir lah bilik-bilik mayat apa semua ni kan. Sebab yelah panas kot kan. Aku tutup aircon, aku buka tingkap, aku tidur. Jadi bila aku buka tingkap malam tu, aku tidur tu mula-mula okey lagi kan. Bila dah masuk tengah malam sikit, pukul 1, pukul 2, aku biasanya terjaga malam nak pergi buang air kecil, nak pergi kencing kan. Jadi bila aku terbangun pukul 1, pukul 2 tu, aku pergi toilet kan. Dalam bilik aku tu ada toilet lah. Aku pergi toilet. Kemudian masa aku nak pergi ke katil balik tu, aku terperasan apa, di seberang jalan tu, masa tu tak silap aku pukul 2.30 pagi macam tu lah, 2.30, pukul 3 lebih kurang lah. Aku tengok ada seorang makcik ni duduk depan hospital, dekat tempat tunggu bas. Depan hospital tu, dekat bilik mayat tu, depan dia tu ada tempat orang tunggu bas. Alamak, buat tempat orang tunggu bas kat situ lah pula kan. Nak kata stesen bas, bukan stesen bas, orang kata apa, sebab kita pun jarang naik bas sekarang ni. Dulu ada lah kan, tempat orang tunggu bas kan. Tempat bas lah, tempat bas berhenti. Aku tengok ada makcik tu orang ni, dia duduk. Kata pukul 3 pagi kot, nak dekat pukul 3 pagi kot, apa benda ni kan. Pun macam kita tengok benda tu kan, kita rasa cuak tau. Tak pernah kan. Kau bayangkan kalau kau berada tempat aku, kalau kau berada dalam senario tu kan, pukul 2-3 pagi kot, siapa nak tunggu bas, siapa nak tunggu kereta Grab ke apa pukul 3 pagi ni kan. Aku tengok tapi aku tak nampak muka dia tau. Memang aku tak nampak muka dia. Memang masa tu pun dekat kawasan tu gelap, hanya ada lampu jalan je. Kita nampak tak nampak lebih kurang je kan. Waktu kita pun dulu pun masa muda-muda kan, masa tu umur 20-an. Umur aku rasa masa tu 20, tak kata muda sangat, tak muda lah. Aku rasa umur aku masa tu 26 lah kan. Kita pun bukan jenis berani sangat kan. Nak turun tu boleh sangat, nak pergi lintas jalan, nak pergi tanya makcik tu, tapi apa hairnya kan. Apa hair pula kan. Jadi aku tengok je tau. Tengok tu, tiba-tiba aku tengok dia bangun. Dia bangun, dia jalan ke depan, kemudian dia berjalan ke tepi. Aku tengok kan, cara dia berjalan tak sama macam orang biasa beb. Memang lain lah cara dia berjalan. Kita dapat dia lain lah. Tapi aku tak tengok lah kaki dia pijak tanah ke apa semua. Kita tak terfikir benda tu kan. Macam tengok dia punya pergerakan badan dia tak macam orang. Dia macam, kau boleh bayang tak? Dia macam aku nak cerita perseram pula. Lepas tu aku tengok benda tu, dia baru berjalan sikit macam tu, aku dah rasa macam itu gila ni kan. Tutup jendela, tutup tingkap, pasang aircon, baca apa patut, tidur kan. Itu salah satu cerita yang berlaku kat aku lah masa tu kan. Itu salah satunya lah. Dan bila aku sembang-sembang dengan orang kat kawasan tu pun, dia kata yelah, what do you expect, duduk depan rumah mayat pun kan. Kalau setakat benda macam tu tak apa lagi, kau jangan sampai ada yang melayang-layang kan. Tapi yang cerita melayang-layang tak sampai situ lagi lah. Cumanya perasaan seram tu ada lah kan. Mungkin perasaan kita je masa tu nampak benda-benda pelik-pelik. Tapi pukul 3 pagi siapa nak tunggu bas
kan. Siapa nak tunggu kereta ke apa semua, mana orang bergerak pukul 2, pukul 3 pagi kan. At least pukul 11, pukul 12 tu dah habis lewat dah, nak naik kenderaan awam kan. Tapi itu antaranya lah. Okey, so aku berhentikan kat sini dulu. Kita jumpa di kisah yang seterusnya pada cerita-cerita yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa klik pada butang tu, butang loceng tu, dan subscribe. Okey. Terima kasih kerana bagi support, terima kasih kerana menonton sampai habis. Jadi kita tengok pada cerita yang seterusnya lepas ni lah. Banyak kisah-kisah yang aku nak bercerita ni kan.